Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton? Didoakan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Ditambah pula alhamdulillah baru tadi selesai tunaikan solat fardu subuh kan. Alhamdulillah dalam usaha ataupun dalam keadaan kita nak bersiap ke tempat kerja, nak memulakan perniagaan. InsyaAllah ada juga kita luangkan masa, lapangkan masa untuk sama-sama menuntut ilmu. Untuk program hari ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hadari. Yang mana hari ini Alhamdulillah pagi Selasa 30 Januari 2024. Ya Allah, di penghujung Januari dah, baru hari tu rasa masuk tahun baru kan. Artinya cepat benar masa berlalu ya. Baik para penonton sekalian, alhamdulillah hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan kita. Cumanya hari ini seperti biasa kita akan bawakan topik perbincangan untuk sama-sama kita dapatkan ilmu. Dan uniknya hari ini kita akan bawakan topik kita, iaitu berkaitan dengan wiladah dan nifas. Saya sendiri pun tak ada pengalaman ni. Cik abang yang menonton pun tak ada pengalaman ni. Cumanya kita kena ambil juga tahu, kita kena dapatkan ilmu ini juga kerana kita ketua keluarga. Itu yang kita kena tahu. Kemudian ini juga bagus kepada akak-akak kita untuk sama-sama tambah ilmu, dapatkan ilmu dan sebarkan ilmu. Cumanya hari ini para penonton sekalian, seperti biasa, kita amat bertuah kerana bersama dengan kita Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Ustaz Dr. HD bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cumanya banyak yang saya nak tanya ni kejap lagi Doktor. Subhanallah. Tapi jawapan daripada Doktor lah. Sebab satu ilmu jugalah buat kita sebagai lelaki, iaitu berkaitan dengan wiladah dan nifas. Dan insya-Allah mudah-mudahan dapat mempermudahkan urusan semualah, termasuklah bagi mereka wanita-wanita di luar sana. Cumanya saya nak anjurkan kepada anda semua untuk sebar luaskan ilmu kita, sampaikan kepada orang lain dengan caranya yang menonton di Facebook kita tu secara siaran langsung. Anda boleh juga sebarkan dengan tekan butang kongsi ataupun dengan izin share supaya lebih ramai lagi dapat manfaatnya. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz, bila kita sebut tentang topik kita hari ini, wiladah dan nifas, kita nak tahulah apa itu wiladah dan apakah itu nifas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan keizinannya, dengan kerahmatannya. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Terima kasih pada Da'i Hadari. Alhamdulillah. Sebelum mula tadi dia kata macam pensyarah. Subhanallah, segaknya. Dia bukan macam, memang nampak pensyarah. Memang pensyarah lah. Kalah saya. Saya nampak veteran lah macam tu. Nampak veteran. Jadi semoga Da'i dalam keadaan sihat, sentiasa senyum, sentiasa diberikan kerahmatan oleh Allah. Dan kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah berikan kebaikan, ganjaran yang tidak terhingga kerana menyediakan satu platform untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam bab fiqh kan? Dan kepada semua para penonton, sama ada yang menonton di FB, boleh kongsi, boleh share kan. Dan kepada para penonton di rumah, mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah nak siapkan suami, anak dan sebagainya. Apapun apa yang kita buat, semoga kita dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mulakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim satu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, faqalat ya Rasulullah, innallaha la yastahi. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam keadaan benda yang dia nak bertanya ni dalam keadaan kebenaran. Maknanya Ummu Sulaim dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan untuk bersifat malu dalam mengetahui tentang kebenaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang disebutkan oleh Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim dia kata, ya Rasulullah, soalannya adalah ke atas seorang perempuan itu apabila dia bermimpi, adakah dia ni wajib mandi junub
kalau sekiranya dia bermimpi, itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka apabila Nabi SAW mendengar jawapan soalan daripada Ummu Sulaim, Nabi memberi jawapan, kata baginda Rasulullah, apabila seseorang itu melihat air mani. Kemudian Ummu Sulaim ni bila dia dengar, dia rasa malu, dia tutup muka dia. Tanda rasa malu sebab dia tanya itu satu perkara yang mungkin menjadi rahsia semua orang. Jadi bila Nabi SAW menyebut tentang perkara itu, Ummu Sulaim kata, "Ya Rasulullah, adakah perempuan ini bermimpi? Adakah dia boleh juga bermimpi sehingga basah seperti lelaki?" Seperti lelaki. Ini dalam hadis Bukhari ni. Saya nak buka hadis ni, nanti kita akan tahu sebab apa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka dengan sebab itulah anak menyerupai ibunya. Maknanya, kata Nabi SAW, wanita juga boleh bermimpi seperti mana kalau lelaki bermimpi. Dan apa yang kita faham mengenai tentang intipati hadis ini, yang pertama, sudah pasti kita yang belajar walaupun bukan daripada subjek kita. Contoh, ustaz, saya ni dah tak beranak dah ustaz, ni nak sembang pasal wiladah, darah nifas, saya dah tak beranak. Tetapi mengenai tentang ilmu fiqh ni, walaupun kita sudah habis tempoh betul. Mungkin kita ada anak, mungkin kita ada cucu, mungkin kita ada orang yang nak perlu diajarkan, nak bimbing orang lain, mungkin orang lain bertanya atas pengalaman dan sebagainya. Jadi kita kena mengetahui ilmu ini. Yang kedua, bukan saja wanita, lelaki pun jangan rasa segan dan malu. Sebab ilmu ni satu ilmu yang sangat penting, ilmu yang memberi kepada kita satu gambaran bagaimana Islam itu menjaga tentang aspek kebersihan. Sebab tu kita kena tahu apa bezanya dam ataupun kita sebut damu talak. Bukan talak tu satu, lain. Itu ceraikan bini. Tetapi damu talak ni apa dia? Kemudian darah nifas ni apa dia? Kemudian adakah semua darah itu dikategorikan sebagai nifas ketika bersalin? Jadi permasalahan ini kebiasaannya dia akan berlaku kepada ibu-ibu muda lah. Iyalah. Kalau ibu yang tak berapa muda ni, dia mungkin pengalaman dah ada. Dia dah pengalaman, dia dah tahu. Tapi dia boleh recap balik apabila soalan-soalan ini diketengahkan. Tetapi apabila kita nak sebut mengenai tentang perbezaan wiladah, secara ringkasnya, bila kita sebut mengenai tentang darah nifas ataupun darah wiladah ni, dia dua benda yang berbeza. Sekarang ni, hari ini kita nak sentuh tentang darah wiladah dan nifas. Darah wiladah adalah darah disebabkan secara ringkas, iaitu disebabkan bersalin, maksudnya melahirkan anak. Kalau darah nifas ini pula, dia hasil keluar daripada keluar anak juga. Dia keluar anak juga, itu melahirkan anak, dan dia ada tempoh dia. Tempohnya kalau darah nifas ini adalah sedetik, maksudnya sikit je dia keluar, mungkin 3 titik, kemudian dia berhenti dah. Ataupun kata dalam mazhab Syafi'i, maksimumnya adalah 60 hari. Itu maksimum. Macam mana dapat 60 hari ni? Dinamakan dalam istilah usul fiqh istiqra'. Istiqra' ni daripada penelitian, pembacaan, daripada keadaan semua. Maka dalam mazhab Syafi'i melihat tempoh maksimum darah nifas ni boleh 60 hari. 60 hari. Paling minimum sedetik, seketika. Maksudnya keluar, kemudian dia berhenti, dah tak keluar dah. Kebiasaannya adalah 40 hari. 30 hari ke 40 hari ke dalam tempoh itu. Maka itulah erti yang disebutkan sebagai darah wiladah dan darah yang disebut sebagai darah nifas. Kedua-duanya wajib mandi. Itu mukaddimah. Baik, kedua-duanya wajib mandi. Wiladah ketika melahirkan anak, nifas itu sepanjang melahirkan anak sehinggalah 60 hari selepas melahirkan anak. Nampak tak tu? Terus dapat ilmu pagi ni. Alright. Para penonton sekalian, kita nak bawakan Ustaz, soalan daripada sahabat handai kita ni di Facebook, Fatin Syuhaidah. Bila tanyakan soalan ni, yang pertama, jika seseorang itu melahirkan anak melalui pembedahan ataupun dengan istilah Caesar, adakah kiraan hari nifas seperti bersalin normal? Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah seseorang itu berdosa jika tidak mandi wajib wiladah kerana kepenatan melahirkan anak? Bukan senang Ustaz.
ya, push katanya ya. Adakah boleh digabungkan mandi wiladah dan juga nifas itu? Silakan, doktor. Pengalaman push dengan pengalaman. Alhamdulillah lah. Kan bukan semua orang boleh dapat. Itulah. Allahu akbar. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, terima kasih pada Puan Fatin. Dua soalan yang Puan Fatin bertanyakan, iaitu yang pertama, jika seseorang itu melahirkan anak melalui pembedahan, ialah caesar lah, pembedahan, adakah kira hari nifasnya seperti bersalin normal? Jawapannya ya. Sama ada dia bersalin melalui normal ataupun bersalin melalui caesar ataupun pembedahan, maka darah yang keluar selepas daripada itu disebut darah nifas. Darah nifas ini darah yang keluar hasil daripada keluarnya anak, kosongnya rahim. Kantung rahim tu kosong, jadi dia akan keluarlah. Sama ada dia buat pembedahan, maka dia akan keluarlah, dia akan jahit, kemudian akan keluarlah darah selepas daripada itu, maka itu disebut sebagai darah nifas. Darah nifas ni boleh keluar sedetik, sekejap je, dia keluar kejap, dalam satu hari ada, dalam setengah hari ada, tak keluar pun ada. Dia bergantung kepada individu. Kadang-kadang dia keluar sikit je, dia keluar dalam 1 minit, lepas tu dah tak keluar, bergantung. Tetapi kebiasaan normal ada sampai 20 hari, kadang-kadang ada 40 hari, kadang ada 50, kadang-kadang lebih 60 hari, 70 hari pun ada. Jadi kata dalam mazhab Syafi'i, kalau yang keluar daripada pembedahan ataupun bersalin normal ini, maka darah yang keluar selepas itu adalah darah nifas. Itu yang pertama. Dan dia boleh pergi tempoh paling panjang maksimumnya 60 hari. Nanti kita akan buat di papan putih cara perkiraan. Bukan semua darah yang keluar selepas daripada lahirkan anak itu adalah darah nifas. Mungkin boleh jadi darah haid, mungkin boleh jadi darah istihadah. Macam mana nak kita gerikan tu kan? Itu yang kita akan pergi papan putih tu, kita akan buat perkiraan dia. Kita akan buat perkiraan supaya lebih jelas. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah seseorang itu berdosa jika tidak mandi wajib, iaitu mungkin wiladah, tangguhkan kan? Dia tangguhkan wiladah dan darah nifas. Baik, dalam mazhab Syafi'i, untuk menggabungkan satu mandi, maka dibenarkan. Contoh, seseorang yang berjunub, kan, dia berjunub, kemudian dia meninggal, adakah kena mandi junub dan mandi jenazah? Maka sesekali saja mandinya, tak perlu dimandikan beberapa kali, walaupun dia ada dalam berapa, contoh dia berjunub, kemudian lepas berjunub tu dia bersalin, contohlah berjunub, kemudian dia bersalin, kemudian meninggal, terkumpul pada mandi jenazah wajib, mandi junub wajib, mandi wiladah wajib, kemudian dia bersalin pula, mandi yang disebut sebagai darah nifas tu tadi, kalau sekiranya sedetik, maka terkumpul 4 mandi. Adakah dia kena niat 4 atau 4 kali mandi? Tidak. Maka mengangkat hadas ini, hadas besar yang dinamakan hadas besar, maka sekali saja. Sebab itu kata para alim ulama, sekiranya seseorang itu dia bersalin, maka di sana ada disebutkan sebagai wiladah. Wiladah ni maksud dalam bahasa Arab lah, bahasa kita ni bersalin lah. Maknanya mandi kerana bersalin. Wiladah ni kadang-kadang keluar darah, kadang-kadang tak keluar darah. Tetapi apa saja yang keluar daripada perut wanita itu disebut sebagai wiladah. Jelas? Baik, wiladah ni dia kena mandi. Itu nombor 1. Lahir je anak, kena mandi. Itu nombor 1. Nombor 2, kemudian dia ada nifas. Nifas ni pula kena mandi juga. Maka kalau sekiranya dia mandi wiladah, tapi nifas dia tak habis lagi, dia tak boleh semayang juga, dia tak boleh solat, dia tak boleh berpuasa, sebab darah nifas tu ada, masih keluar, masih lagi keluar. Jadi apa yang perlu dilakukan, kata dalam mazhab, boleh dimandikan ataupun boleh mandi ketika mana habis darah nifas. Sebab apa? Mengangkat hadas ini sekali saja, dia tak perlu mandi 2-3 kali. Tapi kalau dia nak ikut sunnahnya, kalau dia nak dapat, dia nak mandi wiladah, niat mandi wiladah, tapi tak bolehkan dia juga untuk melakukan ibadah-ibadah ni sebab dia ada darah nifas. Dia tak boleh membaca Quran, dia tak boleh beriktikaf, dia tak boleh puasa, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh solat. Sama je. Jadi sebab tu kata ulama, lebih baik dalam mazhab Syafi'i ni, Imam Nawawi menyebutkan dia menangguhkan solat itu sehinggalah di hujung darah nifas habis. Habis barulah dia mandi. Maka apa niat dia? Adakah perlu sahaja aku mandi wiladah dan mandi nifas? Tidak.
satu je niat saja aku mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar. Jadi kerana Allah Ta'ala, maka dia mandi seperti biasa, sekali sahaja mandian. Itu jawapan kepada Puan Fatin. Masya Allah, bukan senang ya jadi orang perempuan. Jadi tuan-tuan, kasihilah wanita di rumah anda tu. Nampak tu? Sempat lagi jadi pejuang wanita. Baiklah, kejap lagi insya-Allah kita akan belajar cara bagaimana mengira iaitu hari-hari nifas ya. Bagaimana darah nifas tu keluar. Kejap sahaja lagi. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan seperti biasa, kita bawakan topik yang berbeza, kita bawakan ahli panel yang berbeza juga latar belakang. Tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman dan ilmu untuk manfaat bersama. Hari ini, Ustaz HD ataupun Ustaz Dr. HD, Ustaz Nur Hadi Zahalan bersama dengan kita. Kita bawakan topik fiqah kita berkaitan dengan wiladah dan nifas. Alhamdulillah, kita dah tahu dah tadi, cumanya bagaimana pula cara nak kiranya. Jadi, Doktor, kalau tengok dekat sini, Doktor ada tulis dah. Awal doktor datang ya, doktor siap tulis ni. Jadi kita nak tahulah apa perincian daripada yang berbahagia, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Hadari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita nak pergi ke papan putih, boleh kongsikan, sharekan, tekan butang share tu, kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin baru nikah. Ya. Ustaz, saya tak ada lagi anak ni, tapi adalah satu ilmu. Betul. Yang dah habis nikah, dah lama nikah pun boleh kongsikan dengan suami, boleh kongsi dengan mungkin cucu, dengan anak ni sebagai satu ilmu fiqah yang menjadi fardu ain sebenarnya. Dia bukan fardu kifayah, fardu ain sebab dia melibatkan tentang ibadah kita. Melibatkan tentang kesucian, melibatkan tentang sah ataupun tidak ibadah yang kita nak lakukan. Solat kita, tawaf kita, bacaan Quran boleh tak boleh. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi satu tuntutan untuk kita mempelajarinya, kata para alim ulama. Baik. Kalau kita lihat iaitu tajuk seperti mana yang kita hari ini bincangkan, iaitu wiladah dan nifas. InsyaAllah abang kameraman nanti akan fokus, boleh kita snap gambar insyaAllah. Okey. Yang pertama, jenis darah disebabkan kehamilan. Ada 3 jenis darah yang disebabkan kehamilan, iaitu yang pertama wiladah. Wiladah ni maksudnya bersalin lah, iaitu darah yang keluar. Kadang-kadang dia bersalin, dia keluarkan darah, dia termasuklah darah nifas. Tetapi ada juga darah yang keluar ketika bersalin, sama ada bersalin itu normal ataupun pembedahan. Baik. Caesar tadilah. Maka disebut sebagai wiladah. Maksud wiladah ni yang keluar, anak yang keluarlah. Maksudnya dia bersalin itu, maka dia ada darah dan dia wajib mandi. Wiladah ni wajib mandi. Nanti kalau kita tengok, kalau contoh sekiranya ijhab, keguguran, macam mana, adakah dia ada darah nifas ataupun macam mana perkiraan dia pula, itu nanti kita akan bahaskan kejap lagi. Tetapi wiladah ni dia apabila melahirkan anak, maka disebut sebagai wiladah dan dia wajib mandi. Itu yang orang tanya, Ustaz, yang soalan tadi yang kata, Ustaz, wiladah nak kena mandi, nifas nak kena mandi ke ataupun macam mana? Jadi jawapan yang kita dah bagi tadi, dia mestilah sekali saja mandi. Kalau sekiranya nifasnya masih ada, maka nanti ujung tu baru mandi. Maka mandi dengan niat saja aku mengangkat hadas besar, dah cukup. Tak perlu niat untuk mandi wiladah, tak perlu niat nifas. Tapi kalau dia nak mandi juga, tidak jadi masalah, kata para alim ulama. Maknanya lepas wiladah, ialah dia of course lah takkan tak mandi 60 hari. Dia akan mandi. Bila mandi wiladah. Cuma bila mandi wiladah ni tak melayakkan dia juga sekiranya dia ada nifas untuk solat, untuk puasa. Tak boleh lagi? Tak boleh juga. Maknanya dia mandi sebagai mandi wiladah saja untuk mendapatkan pahala sunat, itu dibolehkan, kata ulama. Okay, itu nombor 1. Yang ni A. Baik. Kemudian kategori darah yang kedua, B pula, adalah darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar selepas kelahiran. Maksudnya yang keluar daripada kelahiran tadi ada darah. Maka tempoh minimum dia sedetik yang kita sebutkan tadi. Itu minimum. Dan maksimum dia 60 hari. Itu maksimum dia. Nanti kita akan tengoklah kalau sekiranya dia berhenti di pertengahan tu macam mana. Okey. Tapi kita nak tahu darah ni dulu.
Okey, itu yang kedua kategori. Dan ini juga wajib mandi. Okey. Okey, disebabkan darah nifas sekiranya dah habis. Ada satu lagi darah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, iaitu darah disebut damu at-talaq. Damu at-talaq. Damu talaq ialah kalau talaq itu dia ada alif, talaq. At-talaq itu cerai. Ya. Damu at-talaq ta lam qaf. Talaq. Itu tidak ada alif. Bukan alif lam. Mana at-talaq darah yang keluar dari kemaluan wanita sebelum bersalin. Sebelum bersalin tu. Maksudnya sebelum bersalin ni hampir-hampir nak bersalin lah. Kadang-kadang dia keluar lendir. Sebab tu dia kata atau darah sakit hendak bersalin, lendir darah. Jadi lendir darah itu bukan darah nifas lagi kata ulama. Walaupun ulama berbeza, ada yang disebut itu sebagai darah kehamilan, tanda-tanda, tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah darah at-talaq. Baik, darah talak ini dia kena bersihkan dan perlu solat. Kena mandi tak? Tak perlu mandi. Sebab dia darah kotor, disebut sebagai darah fasad. Baik. Ni antara kategori darah disebut fasad. Fasad ni adalah darah yang kotor lah, jenis darah kotor macam istihadah. Faham. Jadi kategori darah fasad ni, darah istihadah, darah fasad adalah darah at-talaq, dia lendir. Jadi sebab itu wanita jangan tinggalkan solat. Jadi waktu ketika mana darah lendir tu keluar, ialah sebab tanda-tanda nak saya sebab kadang-kadang dia nak keluar tu, dia nak pecah air ketuban. Ya. Bila nak pecah tu, air ketuban tu pun najis. Darah ni pun najis, maka dia kena bersihkan untuk mandi. Sekiranya dia tak mampu untuk nak bersihkan kerana mungkin terlalu sakit, kemudian dah orang kata dah pecah ni, dia dah tak boleh nak bangun, contohlah Dah ni mula berlaku contraction. dah contraction dah, orang kata dah memang tak boleh menghayati Saya bawa tu jiwa tu. Contohnya dah tak boleh, dia nak bangun dia susah, sakit dan sebagainya. Nak pergi bersihkan pun susah, nak pergi berwuduk pun susah. Maka dia kena solat juga, solat hormati waktu. Tapi sekiranya dia meninggalkan solat, itu wajib ke atasnya qada. Kena qada. Kena qada sebab darah ni adalah darah fasad, darah talak, masih belum darah nifas lagi. Ni dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu darah ni dia lendir-lendir, dia kadang-kadang dia keluar macam lendir. Macam kalau hingus tu dia campur dengan cecair dengan darah. Jadi darah ni akan keluar ketika mana sakit bersalin, kebiasaannya hampir bersalin. Maka bersihkan darah itu, kemudian kena solat sekiranya dah masuk waktulah. Kena bersihkan. Baik. Ini antara 3 darah yang disebutkan, darah wiladah iaitu kerana bersalin, darah nifas, darah yang keluar selepas kelahiran, dan darah yang ketiga adalah darah talak iaitu darah fasad, darah yang keluar sebelum daripada bersalin, itu adalah darah kotor dan kena solat. Okey. Sekarang ni perkiraan. Okey. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, tadi Da'i ada tanya tentang perkiraan tu bagaimana. Ni contoh, kalau sekiranya dia pergi daripada hari pertama hingga ke hari 60 ya. Maknanya tak ada berhenti. Nifasnya. Ini semua dikira sebagai darah nifas. Sekiranya darah itu keluar daripada hari pertama dia lahir sampai 60 hari rapat. 60. Kan? Suami tengok, dahsyat kau, 60 hari terus keluar darah. Banyak darah tu. Maknanya keluar. Jadi 60 hari darah dia ada, tak berhenti, maka itu dikira sebagai darah nifas. Okey. Sekiranya lebih 60 hari, ni kita ambil beberapa situasi. Yang pertama, sampai 60 hari, keluar pula sampai 70 hari. Tak berhenti. Suami pun geleng kepala. Tadi 60 hari pun dah geleng, ni lagi geleng. Tambah lagi 10 hari. Tambah lagi 10 hari. Banyak betul darah. Mana darah dia ambil ni. Jadi, yelah, ingat orang minum air, dia minum darah macam tu. 1 hari sampai ke 70 hari. Itulah. 1 hingga 60 disebut sebagai darah nifas. Kemudian darah 61 tu hingga ke 70 itu adalah istihadah. Sekiranya tak berhenti. Tak berhenti. Dikira sebagai istihadah. Dia kena dengar betul-betul dia punya situasi. Darah yang keluar 1 hingga 60, darah nifas tanpa berhenti. Ni kita cerita tak berhenti dulu. Kalau dia terus sampai ke 70, 1 hingga 60 nifas, lebih 61 daripada tu adalah darah istihadah, sekiranya dia tidak berhenti seketika. Faham. Ustaz, kalau berhenti pula macam mana? Kalau berhenti seketika, maka kita kena tengok syarat haid tadi. Cukup 24 jam darah tu keluar, dia berhenti seketika, dia kering seketika, dia kira dah tak ada.
sekejap je tak ada. Kemudian 2-3 jam dia keluar balik. Maka kata ulama, sekiranya cukup 24 jam, dia dikira sebagai darah haid. Okey. Kalau tak berhenti, memang tak berhenti, darah istihadah. Darah fasad tadi darah istihadah. Tapi kalau berhenti seketika, kemudian keluar darah, cukup 24 jam. Sebab syarat haid ni apa? Dia mesti 24 jam. Ya. Satu hari satu malam. Maka darah itu disebut darah haid. Darah haid. Jadi darah haid ni kembali pada masalah haid yang kita ni 15 hari kan, itu maksimum. Mungkin yang biasa 7 hari dan sebagainya. Okay, jelas. Maksudnya kena betul-betul kira. Betul, kena kira lah. Suami kena pandai matematik lah. Suami pun kena catat jugalah ni. Masya-Allah. Suami tolong ambil buku. Selalu orang perempuannya dia ada, subhanallah, wanita ni dia ada apps dia. Ada apps. Tak pernah tengok. Apps tu warna pink. Dia boleh catat untuk keluar darah haid, keluar darah nifas, semua dah ada apps, senang. Jadi orang lelaki ni dia kurang. Jadi lelaki kena catat. Darah keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 60 hari, kena 70 hari. Jadi dia kena tahulah darah tu. Jadi kalau boleh suami tu setiap hari duduk sebelah isteri, okey yang macam mana, okey ke segalanya, makan dan minum okey, darah masih keluar macam tu kan. Nurse. Macam nurse pula. Okey doktor, kita nak tanyalah dari sudut darah ni, wiladah, nifas maupun tolak ni, ada beza ke dari sudut warnanya ke, cerah ataupun mungkin gelap ke, ataupun tidak kira dari sudut warnanya? Baik, warnanya tidaklah dia sebut, sebab darah yang keluar daripada tu dia tak seperti mana darah haid. Betul. Darah wiladah ni dia bergantung kepada dah kosong kita punya kantung rahim, maka darah itu disebut sebagai darah nifas. Okey, darah nifas. Faham. Jadi macam mana kita nak tahu ni nanti? Ni perkiraan yang seterusnya. Boleh, silakan. Maksudnya kita dah ada beberapa situasi. Baik. Situasi pertama 1 hingga 60 rapat, itu adalah darah yang nifas. non-stop lah, orang kata tanpa berhenti. Kalau dia berhenti seketika, kemudian dia keluar balik selepas 60, itu adalah darah istihadah. Dan istihadah ni boleh tak suami bersama dengan isteri? Ni minggu lepas kita dai tak bersama. Minggu lepas. Bagaimana? Saya bagi jawapan. Jawapannya, kalau darah istihadah ni suami boleh bersama dengan isteri. Dalam keadaan istihadah. Sebab tu dia boleh solat, sebab tu dia boleh puasa, sebab tu dia boleh tawaf. Jadi dia tak boleh bersama waktu darah nifas dan darah haid. Betul. Jadi suami lepas 60, maknanya kalau dia bersama dengan isterinya tidak jadi masalah. Ustaz, tu kan darah, itu cerita nombor 3, nombor 4. Kalau dia sanggup, itu terpulang. Ni saya cerita ni sebab hukum. Tapi kalau dia tak nak bersama pun pilihan dia nak bersama pun pilihan dia, tetapi pastikan itu bukan darah nifas. Tertakluk kepada hukum. Tertakluk kepada hukum. Kalau darah istihadah tidak jadi masalah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kalau sekiranya dia hari pertama hingga hari 10 ni disebut sebagai nifas. Okey. Katalah 10 hari ya. 10 hari darah nifas. Kemudian berhenti. Okey, sahabat-sahabat penonton tengok, berhenti. Berhenti sampai 28 hari. Maknanya 18 hari berhenti. 18 hari berhenti. Suami seronok dah ni. Kemudian sini datang darah. Sudah. Sini ada darah. 15 hari darah dia. Campur sampai 60 hari. Ni pun darah. Contohlah, ni darah. Soalan suami macam biasalah. Ni darah apa pula ni? Soalan dia. Ni darah, kita tahu darah nifas. Ya. Okey, tak apalah. 18 hari ni, nakak dia dah berhenti. Maksudnya, dia dah suci. Lebih 24 jam? Daripada 10 hingga 28 hari. Maknanya dah putus 18 hari. Okey, persoalan dia penonton. Penonton kena komen lah. Saya nak tengok komen-komen penonton ni. Darah apakah darah ini? Ni darah apa? Ni tulis. Darah A, darah apa? Saya rasa macam saya tahu jawapannya. Darah B, darah apa? Tolong komen. Darah A tu darah apa? Darah B, darah apa? Sebab kita nak tahu, kita ni faham ataupun tidak soalan ni. Sebab kalau kita faham tentang darah nifas, darah haid, darah istihadah, darah talak, darah wiladah ni semua, kita boleh jawab insya-Allah. Baik, jawapannya selepas inilah. Selepas ini. Baiklah, kalau nak tahu jawapannya, ataupun anda kongsikan dulu jawapannya. A itu darah apa, B itu darah apa. InsyaAllah selepas ini juri akan berikan jawapannya. Terus setia bersama kami kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kerana terus setia bersama kami di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Nak ucap terima kasih ni kepada yang menonton. Dikabarkan ada jemaah Qariah di Surau Al-Hidayah, Saujana Putra, Bandar Saujana Putra. Bahkan ada juga yang menonton ini jemaah kita AJK Masjid Bandar Teknologi Kajang, Doktor, yang turut menonton bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan, dan juga anda semualah yang terus setia bersama kami. Hari ini kita bicarakan tentang fiqh, iaitu berkaitan dengan nifas, wiladah dan juga nifas bersama dengan Ustaz Dr. HD. Baik Doktor, ramai benar dah jawab dah ni. Betul. Dia orang kata, ada yang kata A ni darah haid, ada yang kata B ni adalah darah haid juga, ada yang kata ini nifas, ini haid, ada yang kata ini istihadah, ini haid. Mana satu ni jawapannya Doktor? Subhanallah. Terima kasih yang komen-komen ni Ustaz. Tengok di komen ni. Daripada Puan Aimi, dia kata haid istihadah, A tu haid, B tu istihadah. Puan Nur Ain, Puan Ina Kamsinah. Ramai yang komen ni, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang komen. Dan jawapannya, kita nak nanti jawapan. Baik, silakan. Itu yang kita tengok handphone tu, nak tengok ramai yang bagi jawapan. Baik. Hari yang pertama hingga hari yang ke-10 ni kita dah faham. Kita dah kata darah nifas ini boleh keluar seketika, maksimum 60 hari. Normal 40 hari. Tetapi ada orang yang nifas ini 10 hari je. 10 hari saja. Jadi adakah dia sebut sebagai darah ni darah nifas? Jawapannya ya. Ini adalah darah nifas. Okey, kita dah lulus satu. Okey, ini betul lah jawapan dia. Kemudian 10 hingga 28 ni putus. Bila putus, lebih 15 hari. Sebab tempoh suci adalah 15 hari. 15 hari tempoh suci. Dalam 60 hari ni, kalau sekiranya dia melebihi tempoh suci 15 hari, kan, kalau tak cukup, tak dikira lah. Tapi kalau melebihi 15 hari tempoh suci, macam mana nak tahu suci? Macam biasalah, masukkan kapas, tengok dah tidak ada kesan darah dah habis. Sama ada dia dah kering, kan, dia dah jaf, ataupun dia dah memang tak ada darah lah. Masukkan kapas dan tengok. 15 hari suci. Kat sini dia boleh solat, dia dah boleh puasa, dia dah boleh, sebab dah boleh dah suci lah. Sebab dah tak ada darah. Okay. Kemudian tiba-tiba pada hari yang ke-28 tu keluar darah. Okay. Keluar darah, kemudian syarat darah tu cukup. Maknanya keluar darah yang 24 jam. Dan bila 24 jam ni darahnya cukup, maka dikategorikan sebagai darah itu darah haid. Darah haid lah. Sebab memang dia akan keluar pula pergi sampai 43, 15 hari. Maknanya hari 28 hingga 43 itu adalah darah haid. Maka jawapan sini adalah darah haid. Kalau tulis terbalik dia jadi hadi. Lain pula jadinya. Darah haid. Jadi ni darah haid. Tapi dia telajak 43 sampai ke 60 hari, rapat sampai 60 hari. Maka darah yang keluar ini adalah darah istihadah. Maksudnya bermula daripada 44. Bermula daripada tengok jam lah. Tengok jam lah. Dia kena 15 hari 15 malam. Faham. Maknanya cukup 15 hari 15, lebih daripada itu adalah darah istihadah. Sebab apa istihadah? Sebab haid 15 hari saja. Kalau ia selepas daripada itu adalah darah istihadah. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Ini perbahasan. Kebanyakan ibu-ibu yang baru dia keliru. Ni darah, sebab diingatkan daripada 1 hingga 60 ni apa sahaja darah yang keluar semua kemudian nifas. Berhenti, kemudian semua nifas. Tak sebegitu. Sebab itu dia ada darah yang nifas, disebut darah yang keluar kelahiran, minimum dia sedetik, kemudian maksimum dia 60 hari. Sekiranya keluar 1 hingga 10 itu adalah darah nifas, dia putus 15 hari, dia mesti nakak tu, dia mesti suci itu 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari, tak dikira lah. Dia mesti cukup 15 hari untuk tempoh suci. Tempoh suci 15 hari, keluar selepas 15 hari tu adalah darah haid sekiranya 24 jam lah. Faham. Okey. Kemudian 24 jam kita dah sebutlah tentang darah haid ni, dia kena tambah, kalau keluar sekejap, keluar tak sekejap ni, dia tambah cukup 24 jam, itu adalah darah haid. Dan lepas daripada 15 hari itu dia dah jadi macam normal lah, darah istihadah. Itu perbahasan yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai tentang perkiraan ketika mana tempoh sedetik hingga 60 hari itu. Okey, doktor, saya mewakili wanita di luar sana. Walaupun saya lelaki, tapi jiwa saya pejuang wanita. Okey. Bagaimana pula doktor, katakanlah kalau nifasnya sehingga 10 hari, tiba-tiba tak cukup lagi untuk tempoh suci 15 hari ni,
Katalah hari ke-13 datang balik darah tu, darah apa pula tu doktor? Okey. Sekiranya tak cukup 15 hari, kita dah sebut dah. Tempoh maksimum untuk ni 60 hari. Ya. Tak cukup 15 hari tempoh suci, dia adalah dikira sebagai darah nifas. Masih nifas? Masih nifas. Sebab tempoh suci tu mesti 15 hari. Ya. Dalam 60 hari ni tempoh suci mesti 60 hari. Dia berbeza pula dengan lepas 60 hari. Okey. Kalau lepas 60 hari, dia berhenti seketika, keluar darah, cukup 24 jam, darah haid. Dia tak perlu tunggu sampai 15 hari. Faham. Dalam tempoh 1 hingga 60 hari je. Kalau dalam ada gap 15 hari, darah selepas 15 hari tu adalah darah haid. Kalau cukup syaratnya. Okay. Kalau tak cukup, masih lagi dalam tempoh 60 hari adalah tempoh nifas. Jelas. Jadi kena tengoklah. Awak dah berhenti berapa hari? Dia pun kira. Abang, 15 hari dah saya dah berhenti. Ni darah apa keluar lepas 15 hari? Tengok. Darah tu kemungkinan darah haid sebab kalau cukup 24 jam. Okey. Tapi walaupun dalam tempoh 60 hari darah nifas. Tapi bang, tak cukup. Baru 13 hari lah bang. Saya kira-kira 13 hari. Maknanya bukan 15 hari. Tempoh suci tu mesti 15 hari. Jadi itu adalah darah nifas. Faham. Jelas. Jelas. Bagus, pejuang wanita. Sebab kita kena tahu benda-benda macam ni. Okey. Ada soalan di Facebook kita doktor. Muhammad Izzuddin katanya, ni soalan daripada lelaki juga ni. Lelaki. Subhanallah. Okey, katanya, adakah darah yang keluar selepas keguguran dan bayi tersebut meninggal dunia, adakah darah tersebut juga dianggap darah nifas? Baik. Terima kasih pada sahabat yang bertanya kepada Encik Muhammad Izzuddin. Darah untuk ijhad, maknanya sama ada dia gugurkan ke ataupun keguguran ke. Dia ada kategori-kategori dia. Okay. Darah kalau sebelum janin tu gugur. Ni dia termasuk dalam perbahasan ulama. Sekiranya sebelum janin ni ialah alaqah, dia mula air mani, nutfah, kemudian pergi ke alaqah. Alaqah ni selepas daripada dah tempoh 40 hari tu, kemudian barulah dia jadi seketul daging. Lepas lagi 40 hari tu, kan. Jadi perbahasan ulama, sekiranya dalam kategori dia ada janin dalam dia punya perut, darah tu keluar tapi janin tak keluar, darah je keluar, maka kata ulama, dia lihat sekiranya cukup waktu itu adalah waktu yang disebut sebagai cukup 24 hari. 24 jam. Bukan 24 hari, 24 jam. Adakah dia dikira sebagai darah apa? Maka kata ulama, sekiranya dia ada janin, tiba-tiba keluar darah tu cukup 24 jam, itu dikategorikan sebagai darah haid. Ni kita dah bahas. Ada janin pun jadi darah haid? Boleh. Ada ketika sebab tu ulama membahas, berbeza pandangan ulama. Ada ulama kata kalau orang wanita hamil, tiba-tiba keluar darah, ulama terbahagi kepada dua. Satu kata kalau cukup 24 jam, itu adalah darah haid. Kalau tak cukup, itu adalah darah fasad. Darah fasid jadilah. Iaitu darah istihadah lah. Maksudnya dia adalah darah yang tak cukup 24 jam ni adalah darah istihadah. Macam yang kita sebut lah. Maknanya kalau ada janin ni, kalau cukup 24 jam, dikira sebagai darah haid. Kalau tak cukup, maka dia adalah darah fasad. Dia kena solat macam biasa dan sebagainya. Kalau darah haid, tak perlulah. Kalau sekiranya darah yang keluar, keguguran, adakah disebut sebagai darah nifas? Maka kita dah sebut tadi, apa saja yang keluar, dia adalah darah wiladah yang keluar. Dia kena mandi. Dan darah nifas juga, dia akan tempoh apabila bayi itu keluar, sama dia hidup ataupun meninggal dunia. Maka darah yang keluar kerana hasil melahirkan, walaupun janin itu yang keluar, walaupun dia kata, tetapi dia mesti dalam sifat dia dah masuk dalam alaqah. Alaqah tu dia dah maknanya dah lepas 40 hari. Dah cukup sifat lah orang kata. Dah cukup sifat. Maka waktu itu darah itu disebut sebagai darah nifas. Darah nifas. Maknanya darah nifas dia kembali kepada nifas yang kita sebutkan tadilah. Sampai 60 hari. Sebenarnya bila keguguran ni sakit, lebih sakit daripada melahirkan anak. Sakit yang luar biasa. Allah. Jadi sebab tu darah yang keluar itu adalah darah nifas. Adakah dia perlu mandi dan perlu mandi nifas? Maka jawapan dia macam tadilah. Kalau dia ada darah nifas, tunggu sampai habis darah nifas, maka dia boleh mandi wiladah dan nifas sekali dengan niat mengangkat hadas. Hadas besar lah.
Tapi kalau dia nak mandi wiladah, dia nak asing-asingkan, tidak jadi masalah, kata ulama. Okey, jadi apabila keguguran itu adalah darah nifas, ya. Dalam tempoh 60 hari juga macam biasa. Tempoh macam biasa. Okey, baiklah. Soalan daripada Mas Ripah pula, doktor. Beliau bertanyakan, ada 3 soalan ni katanya, bilakah seorang wanita itu wajib untuk mandi disebabkan wiladah dan nifas? Adakah kena tunggu dulu ataupun terus mandi? Doktor, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya wanita yang bersalin tanpa darah, adakah ia tetap dikira berhadas besar dan wajib mandi? Saya rasa doktor dah jawabkan tadi soalan yang kedua ni. Soalan yang ketiga, bagaimana cara mandi wiladah dan nifas disebabkan keguguran? Adakah seperti biasa mandi tu? Adakah sama seperti wanita yang bersalin normal ataupun pembedahan? Baik, terima kasih pada Puan Masrifah. 3 soalan yang sangat penting juga, iaitu bilakah seorang wanita itu wajib untuk mandi disebabkan wiladah dan nifas? Seperti yang kita sebutkan tadi, bila dia wajib mandi, kalau sekiranya dia nak asingkan, wiladah dan nifas ni dia nak asingkan. Saya nak mandi wiladah lah, sebab mandi wiladah selesaikan ni wajib, wiladah dulu. Wiladah. Walaupun begitu, dia ada darah nifas. Bila ada darah nifas, dia tak melayakkan, walaupun dia dah mengangkat hadas untuk wiladah, tak melayakkan dia untuk solat, berpuasa, sebab dia ada darah nifas lagi. Jadi kata para alim ulama, lebih baik dia sekali sahaja dia mandi. Maksudnya ketika mana habis nifas. Tunggulah. Maksudnya dah habis nifas 40 hari. Okey, dia mandi ya. Tak perlu sahaja aku mandi wiladah dan nifas. Tak perlu dia. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, maka wiladah dan nifas telah dapat pahala. Sama je. Sebab kita mandi tu satu kali mandi je. Macam yang kita sebut tadi. Kan sekiranya dia berjunub, kemudian dia haid. Ada orang, dia bersama dengan suami dia, kemudian dah habis bersama dengan suami, dah selesai, tunggu setengah jam, keluar haid. Jadi, nak mandi junub ke, nak haid ni? Ataupun junub tu tak payah mandi? Maka mandi biasa je lah, tak perlulah, sebab walaupun dia mandi junub, tak melayakkan dia untuk solat sebab dia ada haid. Jadi habis haid tu nanti, barulah dia mandi mengangkat hadas besar. Maka terangkatlah junub dan haidnya tadi. Sebab junub dan haid ini adalah hadas besar. Kena mandi, maka sekali saja mandi. Okey, jelas? Okey, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya wanita yang bersalin tanpa darah, adakah ia tetap dikira berhadas besar dan wajib mandi? Ya. Walaupun tidak ada darah, katakanlah keluar-keluar tak ada darah. Nifas dia tak ada. Tapi dia kena mandi sebab dia melahirkan anak. Bila melahirkan anak, kan kita sebut sama ada bersalin normal ataupun pembedahan, maka mandi wiladah dinamakan. Kalau tak ada darah langsung, kan? Jadi dia kena mandi juga, dinamakan mandi wiladah. Kalau tak ada darah nifas, contohlah, sekiranya ada situasi-situasi yang demikian. Baik, yang ketiga, bagaimana cara mandi wiladah ataupun nifas? Caranya seperti mana cara mandi wajib. Mandi wajib biasa? Mandi wajib biasa. Dia tidak ada kena mandi wiladah ataupun lain, dia kena herba. Ataupun mandi susu. Air tu kena suam sikit. Air tu kena suam sikit. Tak ada. Dia mandi, bila sebut mandi mengangkat hadas besar, seperti mana mandi berjunub, seperti mana mandi selepas haid, seperti mana mandi wiladah ataupun nifas, sama saja. Kena mengenakan air keseluruhan badan, iaitu yang disebutkan sebagai lebih kepada sangkaan air itu telah meliputi keseluruhan badan yang zahir. Baik, itu dia. Apa yang saya nampak ni, doktor, bila wanita itu akan kira dan juga untuk mempermudahkan urusannya, jadi para suami kena bantu juga isteri untuk mempermudahkan urusan mereka selepas wanita itu bersalin. Bukan setakat jaga anak. Betul. Tapi segalanya, termasuklah ilmu. Baiklah, insyaAllah kejap lagi kita akan kembali lagi, doktor, untuk kita bicarakan lagi dan lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk, dan sekarang ini ramai yang bertanya apa lagi yang boleh mereka menyumbang. Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi.
Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Mungkin ada yang baru sahaja mendengar dan ini adalah satu keunikan. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah keunikan kompleks ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita syukur kepada mereka yang sentiasa menyumbang daripada segi tenaga, daripada segi doa, dari segi promosi. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang dia bagi tahu kawan-kawan lain. Bukan sampai Malaysia je, subhanallah, sampai Singapura, sampai selatan Thailand, Indonesia, Brunei, maklumat sampai ke sana. Semua sampai. Masya-Allah. Dan mereka ni menonton TV, tanyalah ustaz. Alhamdulillah ustaz, saya menonton, saya tahu, saya tengok pertubuhan Akademi Al-Bayan, inspirasinya adalah untuk nak melahirkan dai mualaf. Alhamdulillah daripada Singapura ramai yang datang, yang memberi sumbangan. Dalam Malaysia memang cukup ramailah yang sampai pergi ke tapak untuk menyaksikan sendiri bangunan yang akan dibangunkan yang pertama di Malaysia, iaitu tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Jadi kita nak bangunkan, nak melahirkan para dai mualaf. Kita nak memberikan, maknanya supaya mereka ini boleh berdakwah di jalan Allah. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia melainkan pekerjaan mengajak manusia mengenal Allah. Inilah pekerjaan yang paling mulia seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka itu juga pekerjaan baginda Rasulullah. Nabi sentiasa menyeru kalimah la ilaha illallah, dan inilah kalimah yang akan mereka sebutkan untuk berdakwah di jalan Allah. Dan bukan itu saja, bukan melahirkan saja. Kita punya konsep bangunan ini adalah 3 budaya. Ada orang kata kenapa budaya Melayu, Cina, India saja? Ini adalah budaya besar di Malaysia ini. Yalah, kalau kita nak buat pelbagai etnik tu, pelbagai pintu pula. Banyak pintu. Tapi kita nak gambarkan mana-mana pintu yang kita masuk. Sama ada pintu daripada budaya Cina, sebab yang akan buat decoration itu, bagaimana seperti mana budaya Cina ni adalah daripada mereka yang pakar dalam kesenian budaya. Daripada budaya Cina, daripada budaya India, daripada budaya Kesultanan Melayu Melaka lah yang kita akan ambil. Falsafahnya bila mereka masuk ke dalam ruang solat, apapun bangsa kamu, apapun bahasa, kita tetap menyatakan Allahu Akbar ketika solat. Menyembah Allah yang satu. Menyembah Allah yang satu. Satu saf. Berapa banyak saf yang kita akan dirikan, itulah saf umat Islam yang akan menyembah Allah. Kesatuan umat Islam. Ini yang kita nak bawa, kita nak sampaikan mesej ini kepada mereka yang masih lagi belum mengenal Allah. Maknanya kita tak tengok pada bangsa dia, tetapi meraihkan perbezaan ini, kita meraihkan, membenarkan budaya selagi mana ia tidak bercanggah dengan Islam. Tetapi kita nak ajak mereka berdakwah. Sebab itu sahabat-sahabat, hari itu kita dah habis dah cerucuk. Sekarang ini kita nak mendirikan bangunan 71,000 kaki persegi yang mana kosnya RM350 saja. Ini adalah dalam bulan Rejab. Bulan yang mana disebut bulan Hurum, bulan yang haram, di antara disebutkan sebagai bulan-bulan haram, yang mana fadilatnya, ganjarannya sangat besar. Kita nak menuju Syaban, nak menuju Ramadan ni. Jadi ayo sama-sama kita berinfak untuk membangunkan, dan insya-Allah target kita, usaha kita tahun 2025 di hujung siap. 2026 kita boleh ramai-ramai pakat datang untuk kita menyaksikan, dan kita nak keluar produk kita untuk berdakwah di jalan Allah. Hasilnya ketika mana kita meninggal dunia, mereka ni berdakwah di jalan Allah. Kalimah la ilaha illallah ni sentiasa akan sampai ke dalam kubur kita, untuk ibu ayah kita, ahli keluarga. Sebab inilah kalimah yang mereka akan sebut. Perjuangan mereka berdakwah dalam kepelbagaian bahasa dan bangsa. Sebab tu ayo sama-sama bersama dengan Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk sedekah subuh, untuk hari Jumaat, hari apa pun dia nak sumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Kalau sekiranya dia nak datang, dia bagi tahu je, dia boleh telefon, kami nak datang macam hari tu 4 biji bas. Masya-Allah. Buat kuliah dekat sebelah tapak tu, kita buat kuliah duha. Kat situ juga? Kat situ juga. Daripada Singapura datang, Johor datang, Bera datang, daripada Ipoh datang. Jadi mari sama-sama kita menyumbang. Dan kita juga berusaha untuk mengumpulkan dana dengan menjual sambal teriak. Ramai dah teriak dah. Sebab apa? Habis. Jadi teriak, ustaz, kami nak, ustaz, nak bawa pergi Mekah. Mak dia nak pergi umrah. Jadi
tolong telefon segera. Memang produk ni tak berapa banyak dah. Sebab kita ialah buat habis. Itulah sebab kami di studio pun teriak juga ni, tak dapat juga. Teriak juga sebab kita nak kumpul dana ni untuk pembangunan. Membeli sambil menderma. Jadi yang ni boleh kita makan. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kita menyumbang. Dan saya nak tutup dengan satu perkara yang kita kena fikir-fikirkan. Sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena basmatak disebut. Ni meletakkan basmah ni cap jari. Cap jari ni penting sebab tu kalau kita tengok pergi bank, cap jari dulu. Guna cap jari. Kalau kita nak nikah, nak nikah sebut. Cap jari dulu. Terlupa dah pengalaman tu. Terlupa Jadi cap jari ni penting. Faham. Maka ayuh sama-sama kita meletakkan cap jari kita untuk keislaman kita, mewakafkan, mewakafkan untuk kita meninggikan kalimah la ilaha illallah. Ni cap jari ni. Sebab tu cap jari ni penting. Maka siapa-siapa yang nak dapatkan info boleh follow dalam saya punya FB, IG, TikTok ataupun ni, dan kita ada kelas percuma. InsyaAllah kelas-kelas yang kita buat ni fiqh praktikal ni, insya-Allah kita akan buat kelas secara online, secara percuma, daripada tahara, solat, semualah perkara-perkara, dan ada nota disediakan. Jadi boleh hubungi, tengok dekat FB ni boleh orang kata boleh Lama berhubung. Insya-Allah kita akan jawab. Dan insya-Allah kelas-kelas itu boleh kita sertai dan akan dimulakan pada selewat-lewatnya adalah pada awal bulan 3 insya-Allah. Okey, kita nak tahu jugalah mungkin doktor sedikit kita nak tahu berkaitan dengan laman sesawang untuk capaian bagi mereka yang nak dapatkan info lanjut. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, boleh layari www.academiaalbayan.com dan di situ juga kita boleh berinfak. Sebenarnya infak kat situ dia boleh buat potongan secara mingguan ke bulanan ke, maka dia akan potong terus. Daripada luar Malaysia ni pun ada cara, daripada Singapura nak buat potongan bulanan, semuanya kita telah meletakkan dekat situ. Dan dekat situ juga kita ada info-info yang pelbagai, ada e-book yang nak Ramadan. Contohnya nak Ramadan, apa hukum hakam, semuanya ada secara grafik, mudah, senang dan praktikal untuk kita nak amalkan. Sebab tu ayo sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran kepada mereka yang terus berinfak, bersedekah dan berwakaf serta mengeluarkan zakat. Dan sedikit saja info, pembangunan ini telah dapat kelulusan daripada Majlis Pembandaran Alur Gajah. Alhamdulillah. Kita ikut prosedur, kita ikut dia punya saluran, kita submit plan dan sebagainya. Alhamdulillah telah dapat kelulusan untuk kita bangunkan insya-Allah dan kita dapat daripada Kerajaan Negeri Melaka, daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan, Jabatan Agama Islam berhubung tentang silibus, Datuk Mufti Melaka dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah permudahkan semua urusan yang telah mempermudahkan urusan kita. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Kalau nak pergi sendiri ke tapak pun boleh ya, macam akak-akak, abang-abang kita yang dah pergi ke sana. Baiklah, itu dia anda boleh dapatkan info lanjut berkaitan dengan Akademi Al-Bayan insya-Allah. Baiklah, doktor, kita nak sambung perbincangan kita. Ismail Mat Isa, ni orang Sungai Buloh ni. Saya sendiri secara peribadi pernah berjumpa dengan beliau. Katanya, adakah perbezaan hukum antara orang yang berjunub dengan perempuan yang datang haid, wiladah dan nifas? Apa beza hukumnya? Baik, hukumnya sama, iaitu orang yang berjunub, orang yang wiladah ataupun yang bernifas ni hukumnya yang pertama dia kena mandi wajib lah sekiranya dia dah habis. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh solat, kemudian dia tak boleh tawaf, kemudian dia tak boleh pegang mushaf Al-Quran, dia tak boleh membaca Al-Quran, dia tak boleh beriktikaf, sama. Sebab tu orang-orang yang disebutkan dalam kategori berjunub, dia hadas besar. Dalam kategori wiladah pun hadas besar. Dalam kategori nifas pun hadas besar. Maka mereka ini hukumnya sama, tapi cuma yang berjunub ni dia boleh selesailah. Sebab berjunub bila sekiranya dia dah bersama dengan suami ataupun kerana dia mimpi basah itu tadi, maka dia boleh mengangkat hadas besar tu dengan segera. Adapun haid ataupun wiladah ataupun nifas ini, dia kena tunggu sehingga habis tempoh tu lah. Faham. Sekiranya habis tempoh, barulah boleh dia mandi, barulah dia boleh beriktikaf, barulah boleh dia tawaf dan sebagainya. Itu perbezaan serba sedikit daripada perbezaan antara yang disebutkan mereka-mereka yang berjunub
nifas, haid ataupun wiladah. Baik, itu dia satu perincian yang insya-Allah menarik dan juga berinformasi. Baik, doktor, lagi kita akan sembang lepas ni. Cuma kita nak rehat seketika lah. Jadi para penonton sekalian, kita akan tutup dulu di TV3. Sambungannya selepas ini, perbincangannya di TV9. Terus setia bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, di sini adalah tempat ataupun di sinilah ruang untuk kita dapatkan ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih kepada anda semua para penonton yang terus setia bersama dengan kami dari dulu hingga sekarang. Dan Alhamdulillah kami terus teguh berdiri kerana tontonan dan juga sokongan anda semua. Hari ini, para penonton sekalian, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Kita bawakan topik fiqah kita berkaitan dengan wiladah dan nifas. Mungkin ada yang baru menonton atau kenal pelambat benar, insya-Allah boleh sama-sama tonton semula di www.tonton.com.my, insya-Allah bahagian terlepas tu. Baiklah, doktor, tadi separuh masa pertama dah selesai. Kita dah bawakan perincian berkaitan dengan darah haid, darah nifas, terutamanya dan nifas lah, dan juga apakah itu wiladah serta hukum hakamnya. Ada soalan daripada Anna Karnina ni. Beliau bertanya, adakah sejurus keluarnya bayi itu adalah darah wiladah? Adakah bersama dengan bayi itu? Dan bagaimanakah niat untuk mandi wiladah kerana kebanyakan wanita tidak melakukannya? Adakah wajib atau sunat? Yang kedua, mengenai semasa dalam nifas, bolehkah wanita tersebut menyentuh surah Yasin? Bukan Al-Quran, tapi surah Yasin tu. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Ana atas dua soalan yang ditanyakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, wiladah. Apa maksud wiladah? Wiladah ni iaitu bererti bersalin. Ya. Maka kata para alim ulama, sekiranya tidak diikuti dengan darah. Contohlah, wiladah ni dia keluar anak, darah tak ada. Darah nifas tu tak ada. Jadi adakah dia kena mandi wajib? Contohlah, disebutkan, maka bila disebutkan wiladah ni, dia berjunub juga, maksudnya dia kena mengangkat hadas besar juga. Kenapa? Kerana wiladah ni hasil daripada air mani lelaki dan air mani perempuan yang bersama di dalam rahim wanita lah, sehingga menghasilkan anak. Maka kata ulama, dia perlu untuk mandi wajib walaupun tidak ada darah nifas. Sebab tu apabila ditanya adakah sejurus keluarnya bayi itu adakah darah wiladah dan bagaimana untuk niat mandi wajib, mandi wiladah ni, maka niatnya mengangkat hadas besar. Ini disebutkan oleh para alim ulama kerana dia dalam kategori hukum janabah, iaitu dia kena mengangkat hadas besar lah, walaupun tidak ada darah nifas itu tadi. Baik. Kerana hasil air mani lelaki dan air mani perempuan yang bersama sehingga menyebabkan terhasilnya zuriat, anak tu tadilah. Maka itulah disebutkan anak, dan bila keluar maka dia kena mandi wiladah. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Okey. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua mengenai tentang surah Yasin, kita kena tengok tak semua ayat-ayat suci Al-Quran itu dikategorikan sebagai mushaf. Apa maksud mushaf? Mushaf ini dikenali oleh para alim ulama adalah lembaran. Lembaran Al-Quran. Lembaran Al-Quran ataupun disebut sebagai Al-Quran, yang mana tulisan keseluruhannya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mushaf ini mungkin ada orang kata, mushaf ni Al-Quran lah Ustaz. Tak. Dulu dia tak ditulis dekat dalam Al-Quran. Dia ada ditulis dekat atas kayu. Kulit binatang. Atas kulit binatang. Ini diriwayatkan dalam hadis. Itu pun dinamakan sebagai mushaf. Walaupun dia sepotong ayat, dikira sebagai mushaf. Ini disebutkan perbahasan ulama. Ini disebutkan. Maka mushaf ini adalah ayat Al-Quran. Tidak ada campuran daripada mana-mana bahasa lain. Ataupun ada pun sedikit saja. Maka ayat Quran itu lebih daripada, kalau kita buka Al-Quran sekarang, kadang-kadang doa tu dia tulis bahasa Melayu.
kan? Ataupun bahasa Inggeris contohnya, doa khatam Quran. Adakah tak dikira sebagai mushaf? Tak. Kalau semuanya adalah ayat Al-Quran, meliputi keseluruhan lebih banyak ayat Quran itu disebutkan sebagai mushaf. Maka itu tak boleh pegang. Melainkan kalau kita nampak tengah jalan nak ialah martabat Al-Quran tu kena angkat, maka bolehlah dalam keadaan kategori nak menyelamatkan. Ataupun sekiranya kita nak bawa Al-Quran, kita letak dalam beg. Kalau niat kita nak membawa Al-Quran, tak boleh. Tetapi kalau dalam beg kita membawa beg, walaupun dalam tu ada Al-Quran, dibenarkan kata ulama. Ini dibahaskan. Okey. Kemudian adakah surah Yasin? Tengok, kalau surah Yasin itu totally adalah ayat Quran, maka tak boleh. Tapi kalau sekarang ni surah Yasin ni ada tahlil, ada terjemahan, ada ni, maka itu tak dinamakan sebagai mushaf. Itu tidak jadi masalah untuk kita pegang. Kan, untuk kita pegang. Ustaz boleh tak baca? Kan kita dah sebutkan tadi, membaca Al-Quran dalam keadaan nifas, haid tak dibenarkan, kecuali kepada mereka yang kata ulama ni, ulama contemporary menyebutkan, dan majlis fatwa kebangsaan pun telah menyebut, kecuali pada mereka yang mungkin terpaksa mengajar 60 hari ada dari nifas. Memanglah cuti sekarang ni 90 hari. Dai tahu cuti kalau wanita bersalin 90 hari. Saya tahu, alhamdulillah. Ini pada yang swasta lah. Jadi kalau katakanlah mereka kena mengajar, contohlah tak ada guru, mereka kena ganti mengajar Quran pula, adakah dibolehkan? Maka kata ulama boleh. Ataupun wanita yang kena ulang kaji hafalan dia, nak periksa kena ulang kaji, takut lupa, ini dibolehkan. Tapi sekiranya time haid tara nifas ni iman tinggi, time tak haid tak nifas ni tak nak baca pula. time haid tu lah barulah nak baca, insaf, datang ke insafan. Tengok Dr. HD pula tanya ustaz ni kan. Nak baca tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau sekiranya termasuk dalam bab zikir. Contohnya dia memang selalu membaca 3 kul sebelum nak tidur, maka itu dalam kategori zikir walaupun ia adalah ayat Quran. Amalan zikir. Ataupun selalu dia nak doa Rabbana Atina, itu ayat Quran tetapi dalam kategori doa zikir dibenarkan. Sebagai contoh Allahu latifum bi ibadihi kan, itu ayat Quran tapi dijadikan sebagai zikir, tak ada masalah. Tidak jadi masalah. Okey, itu dia. Baik, Saziatul, ini pun dah dijawab tadi tak silap saya, tapi tak apa, kita bawakan juga. Saziatul Siddiq katanya, bagaimana bagi individu yang keguguran usia kandungan belum mencapai 2 bulan? Tak cukup sifat lah lebih kurang. Apakah itu dikira darah nifas atau darah istihadah? Apakah ia perlu solat dan boleh mencapai ibadah seperti biasa berbanding keguguran kandungan yang sudah mencapai 4 bulan ke atas? Adakah perbezaan antara keduanya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ibu yang keguguran, apakah disunatkan juga untuk mandi wiladah jika keguguran belum mencapai 3 bulan? Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya soalan ni penting juga, kerana kita kena tahu mengenai tentang darah yang keluar. Kalau sekiranya darah itu darah permulaan, sebagai nutfah ni iaitu biluk 40 hari lah. Darah yang keluar itu adalah kita tahu darah kotor lah yang keluar, maka ketika itu dia tidak ada nifas lah, kata para ahli ulama. Sebab tu darah keguguran ni ada beberapa kategori. Yang pertama, kalau bukan pada waktu suci, dia bukan pada kategori waktu suci, dan bukan disebabkan janin tu gugur. Bukan disebabkan janin, tapi darah tu keluar bukan pada tempoh suci, maka kalau cukup 24 jam dikategorikan sebagai darah haid. Dia sebenarnya ada kolom, disebabkan papan putih itu kecil, tak sempat lah nak buat. Producer kena beli papan lagi besar jadi tak sempat saya nak tulis. Itu yang pertama. Apa dia? Bukan dalam tempoh suci, kemudian dia bukan keguguran, maka itu kalau cukup 24 jam itu disebut sebagai darah haid. Saya dah syarah tadi. Betul. Kalau sekiranya tak cukup 24 jam, maknanya tak cukup 24 jam, ataupun melebihi 15 hari, mungkin dia dah keluar darah haid tapi melebihi darah 15 hari, maka dia kategori dia istihadah. Tak cukup 24 jam ataupun melebihi 15 hari, mungkin cukup 24 jam tapi darah tu keluar banyak, keluar sampai 16-17, maka darah yang 16-17 tu darah istihadah. Kalau tak cukup 24 jam adalah darah istihadah. Yang penting bukan janin tu gugur, bukan kerana keguguran janin. Faham. Okey, ni dua kategori
yang mana dia boleh jadi haid, dia boleh jadi istihadah sekiranya janin tu tak gugur. Okey, soalannya kalau sekiranya janin tu gugur. Baik, dikenal pasti sebagai janin yang gugur pada fasa alaqah. Alaqah ni pada fasa 40 hari, maknanya sebulan lebih lah. Maka janin yang gugur itu adalah disebut darah wiladah. Darah yang keluar tu darah wiladah. Maka bila darah wiladah, dia kena mandilah. Mungkin dia tidak ada nifas, dia ada darah yang keluar saja. Maka darah yang keluar tu dia kena mandi wiladah. Tetapi dia mesti capai gugur pada fasa alaqah 40 hari ke atas. Yalah 40 hari. Kalau 2 bulan ni dah berapa? 60 hari. Maka dah lepas lah. Okey. Kalau keluar pada waktu suci, maknanya suci dia gugur. Gugur janin itu, maknanya dia pada waktu suci, gugur janin itu pada fasa alaqah juga. Pada fasa alaqah, maka kata ulama, dia kalau ada darah, macam tadi kalau tak ada darah, dia ada wiladah saja. Tapi sekiranya ada darah, kalau tak ada darah, dia tetap wiladah. Maknanya wiladah, bila lepas alaqah ni 40 hari, kalau keluar darah ataupun tak keluar darah disebut sebagai wiladah. Bersalin, kena mandi wiladah lah. Tanpa nifas kalau tak ada darah. Tapi kalau ada darah, sekiranya ada darah, maka darah itu sebagai darah nifas. Maka tengok pada 60 hari macam tadi ataupun seketika, dan dia kena mandi nifas sekiranya habis. Jelas? Ada darah, tak ada darah. Melebihi alaqah. Alaqah ni lebih 40 hari. Okey. Baik doktor, katakanlah satu situasi lah. Mungkin ramai nak tahu juga ni. Tempoh maksimum 60 hari untuk nifas kan. Katalah 50 hari, alhamdulillah dah berhenti. Berhentilah. Masalahnya hari ke-61 datang balik, tak cukup 15 hari. Itu bukan darah haid tu. Macam mana pula tu? Ni soalan da'i bertanya. Bukan ustaz. Tanyalah ustaz. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmatillah. Kalau tadi kita sebutkan mungkin dalam 60 hari dia berhenti pada beberapa hari, maknanya 15 hari. Suci 15 hari. Suci 15 hari. Dalam tempoh 60 hari tu, dalam tempoh tu 15 hari tu suci. Maka dikategorikan darah selepas itu darah haid kalau betul. Sekiranya cukup 24 jam lah. Okey. Ustaz, soalan da'i tadi. Kalau sekiranya 50 dia berhenti. Berhenti 50, 61 keluar darah. Datang balik. Adakah darah 61 itu sebagai darah nifas ataupun darah haid ataupun darah istihadah? Jawapannya darah haid sekiranya cukup 24 jam. Sebab tempoh 60 hari dah lepas. Okey, darah haid. 50 hari berhenti. Dah berhentilah ni. 61 tu keluar darah. 61 ni keluar darah. Dah lebih daripada 60 hari. Maka hari yang ke-61 itu, kan kita kata syarat lebih 60 hari, sekiranya dia berhenti seketika, kejap je dia berhenti, kemudian keluar darah. Sekiranya darah itu 24 jam, maknanya sehari semalam, ikut syarat haid, maka itu adalah darah haid. Darah haid lah. Alhamdulillah, saya dah master sekarang ni. Alhamdulillah. Sikit demi sedikit kita dapat ilmu daripada yang berbahagia Dr. HD. Baik, kejap lagi doktor, ada soalan mewakili lelaki pula. Ini mesti ramai nak tahu apa soalannya. Selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Sepanjang hidup kita pasti akan ada persoalan ataupun masalah yang membelenggu diri dan fikiran kita. Jangan risau, segala penyelesaian, huraiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita nak ucap terima kasihlah kepada jemaah Surau Al-Kautsar Seri Gombak yang turut menonton ni, bahkan ada juga di Masjid Kota Damansara yang turut menonton. Terima kasih diucapkan. Alhamdulillah, ramai jemaah kita pagi ni kan dapat sama-sama ilmu, yang mana kita bawakan topik perbincangan kita fiqh, iaitu wiladah dan nifas, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Dr. HD. Baik doktor, kalau ikutkan di hujung-hujung ni, elok juga kita tanyakan soalan ni. Soalan ni agak lain macam sikit, tapi kita kena ambil tahu juga sebab ini ilmu. Okey, mewakili lelaki. Maklumlah doktor, 60 hari itu adalah satu ranjau onak berduri lah bagi suami nak menunggunya. Kan? Dia bagian 60 hari lah kan. Jadi suram je hidup.
bagaimana suami tu nak mendekati isteri dalam tempoh tu? Sebab kalau nak mendatangi isteri dengan cara suami isteri itu haram, tak boleh. Macam mana? Boleh ke cara lain? Baik, terima kasih kepada yang mewakili para suami. Alhamdulillah. Tadi para wanita, maknanya da'i ini memang excellent lah. Dua-dua jenis dia boleh memahami. Dan tadi da'i sebut dia dah master dah, maknanya boleh tambah anak lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tambah anak ya? Tambah anak. Bukan tambah lain. Jangan tambah bini. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kalau ikut jawapan, yalah, takkanlah da'i kalau yalah 60 hari takkan nak nikah lagi kan? Betul lah tu. Kalau kalau isteri izinkan, yalah suami dia takkan tolak. Saya tolak dulu mula-mula. Tolaklah. Nak test dulu, takut salah jawapan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanallah, tu gurauan pagi. Wanita jangan orang kata tahu ustaz ni suruh kahwin lagi. Tak. Nama ustaz je kahwin lagi. Sebab tu kalau saya jumpa orang, bila ustaz nak kahwin? Okay. Sebab kan ustaz, itulah masalahnya. Ustaz mesti kahwin ramai, dia kata. Jenuh saya nak jawab kan. Baik, apa-apa pun rezeki di tangan Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut mengenai tentang 60 hari itu, ulama menyebutkan mengenai tentang bagaimana keadaan suami. Nampak, Islam ni menjaga tentang bagaimana hubungan suami isteri. Masya-Allah. Apabila wanita ini dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, haram hukumnya sekiranya wanita ataupun lelaki bermain-main, bukan bersetubuh, bermain-main antara pusat hingga ke lutut. Oh, faham. Haram hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa haram? Sebab boleh tergelincir. Dia main-main pusat orang tu, tersalah, terlajak. Sebab tu jangan main pusat. Jadi kena hati-hati. Kan kita sebut malu, tapi ni kadang-kadang orang sikit je pusat. Contohnya tak boleh. Hati-hati sebab takut tergelincir. Lagi-lagi 60 hari. 60 hari. Jadi apa yang boleh suami ni buat? Takkan puasa, Ustaz. Isnin, Khamis puasa dah. Itulah. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Contoh Ramadan dah dekat lah ni. Ramadan dah dekat. Ialah puasa tu salah satu malam, Ustaz. Takkan puasa juga kan. Takkan nak bangun tahajud. Jadi macam mana? Ni suami lah, ni da'i tanya kan. Suami. Jadi dia boleh satu istilah disebut al-istimna'. Apa dia al-istimna'? Iaitu mengeluarkan air mani. Minta maaf saya sebut, bukan sendiri tetapi isteri yang kena keluarkan. Cara bagaimana itu kena pergi kelas, belajar kelas lah macam mana dia punya ni, itu semua orang tahulah, tak perlu disyarahkan kerana itu orang dah tahu. Tetapi isteri kena mengeluarkan untuk membantu suami, disebut sebagai al-istimna ataupun al-adah siriyah. Bukan suami yang mengeluarkan sendiri, maksudnya bantuan isteri. Dia tak boleh suami sorang-sorang dalam bilik kan. Tak apalah, awak berehat 60 hari. Saya pun jemu tak tengok awak ni. Tak boleh. Dia kena isteri. Sebab itulah nama dia isteri. Jadi jangan terlajak. Sebab itu adalah hukum yang sangat haram. Lagi-lagi kalau dalam bulan Ramadan, nanti kita akan ceritalah tentang Ramadan. Tapi dalam darah nifas ataupun darah haid, hukum dia haram, berdosa besar. Jadi sebab itu lelaki dia boleh mengeluarkan sendiri dengan bantuan isteri. Maksudnya al-istimna' ni bantuan isteri untuk mengeluarkan air mani bagi lelaki. Al-istimna'. Itu dia kali terakhir saya dengar ketika belajar di pondok agama dulu. Alhamdulillah. Baik. Dr. Intan Zurina pula, Doktor. Baik. Bila tanyakan soalan, Ustaz, bolehkan air yang digunakan untuk mandi wiladah dicampur dengan herba mandian? Wanita bersalin, sekali dia buat mandian herba lah katanya, ataupun kena guna air mutlak sahaja. Itu soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua, Ustaz, apakah cara yang terbaik untuk menguruskan uri bayi menurut Islam dan hukum menyimpan tali pusat bayi? Ini macam-macam. Kalau ikutkan dalam budaya Melayu pun ada pendapat orang tua-tua tu macam-macam. Silakan, Ustaz. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua soalan mengenai tentang wiladah juga sebenarnya, iaitu apabila bersalin. Yang pertama, bolehkah air, contohnya air wiladah tu dicampur dengan herba-herba? Kadang-kadang dicampur dengan pelbagai herba lah. Herba untuk meningkatkan keserian, memulihkan orang kata sel-sel yang mungkin sebab ialah banyak putus-putus urat-urat dan sebagainya lah. Istilah-istilah yang disebutkan sebagai medik yang punya ni kan, dia letih. Jadi macam mana? Baik, untuk nak mandi janabah ataupun nak mandi wajib, tak dibenarkan
campuran. Apa-apa Sebab disebut sebagai air muqayyad. Air muqayyad ni air campuran. Okey. Istilah ulama disebut air muqayyad, itu air campuran. Dia mesti air mutlak. Jadi kalau nak mandi ustaz, jadi tak boleh. Boleh mandi air herba, mandilah. Tapi bila kejap lagi nak mengangkat hadas besar, mesti air mutlak. Air mutlak ni yang penting. Air mutlak ni air yang tidak dicampur, melainkan kalau campuran itu adalah campuran bahan yang semula jadi. Contohnya tanah, mandi kat sungai memang ada tanah, ataupun lumut, memang dah ada lumut kan. Jadi tidak jadi masalah kolam kita ada lumut contohnya, kita mandi tak apalah. Tapi kalau kita campur dengan herba, campur dengan susu tadi, campur dengan apa, Nescafe ke apa, nak mandi tak boleh. Tak boleh. Itu air yang suci boleh minum, tapi tak menyucikan. Jadi nak menyucikan istinja, nak mandi untuk nak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, 3 ni, istinja, nak cuci kita punya najis itu, ataupun nak cuci najis dekat kapet ke apa, angkat hadas kecil atau hadas besar, kena air mutlak. Air mutlak ni kita dah sebutlah 7 jenis air dan sebagainya. Maka kalau nak mandi herba, mandi dulu, kemudian dah nak bilang air mutlak. Ataupun mandi air mutlak, habis dah tu nak mandi air herba, sebab kadang dia kata jangan lap lah apalah. Jadi terpulang. Yang penting mesti air mutlak. Lepas tu nak air herba ke apa, terpulang. Okay. Untuk janin ini, uri ni, menguruskan uri ni, memang kalau orang dulu dia suruh kita dengan garam, betul, ataupun dengan dia panggil apa, untuk nak alat membersihkan lah. Jadi dia bersihkan, kemudian bersihkan tu tak apa, tapi dia pergi sampai tahap kena, kalau nak anak ni pandai letak pensel. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Ni letak pensel, dia kata kalau nak anak tu pandai jahit, letak jarum. Wanita, kalau lelaki letak pensel, kalau wanita letak jarum. Dulu punya orang lah. Tak tahulah saya punya orang je ke. Jangan pula tiba-tiba letak kalkulator lepas ni. Kan, letak laptop. Kan sama sekali laptop. Jadi benda-benda ni tidak ada. Sebenarnya uri ni dibasuh tu sebab apa? Supaya tidak ada binatang-binatang buah yang korek. Dia kena tanam. Tapi kalau negara Arab, dia buang macam tu je. Macam tu je dia buang. Ialah macam dia keluar daripada ni, dia kira sebagai benda yang tak ni lah. Mana ada kita tanam najis kita. Apa yang keluar dia buang. Kalau di negara Arab, negara Arab dia buang terus. Tapi di Malaysia ni kita janganlah ikut ni. Kita boleh bersihkan kan, kemudian kita balut dengan kain putih tu. Bukan apa, dia tak perlu kita baca tahlil ke ustaz. Kena sembahyang jenazah. Dia bukanlah sesuatu benda yang perlu kita buat. Balut itu supaya binatang buas, tujuan dia binatang buas tak korek je. Bersihkan tu supaya binatang buas tak makan je lah. Yalah, kalau makan bersepah je. Itu yang kita kena uruskan. Kadang-kadang ada orang buat sihir dan sebagainya. Jadi kita kena jaga, tanam, cari tempat elok, dan pastikan jangan ada yalah, kadang hukum-hukum juga mengenai pencemaran. Pencemaran ni kena minta maaf. Hukum fiqh melibatkan pencemaran juga. Walaupun kata tak apa plastik, tapi kalau dah mencemar kan, jadi jangan mencemarkan bumi kita ni. Kena jaga ni bumi kita ni, sebab dia amanah Allah. Maka kita boleh bersihkan, nak balut boleh balut, boleh kita tanam. Macam balut jenazah tu, balut je, tak perlu 7 kain ke, 6 kain ke, 3 kain ke, 4 kain. Nak kena bauan kena bauan ke apa, tak perlu. Balut, kemudian kita tanam elok-elok di mana-mana tempat yang tidak akan digali oleh binatang buas. Maka yang selain daripada tu tak perlu. Tapi kalau dia tak perlu basuh, dia nak tanam, kalau dia yakin tak ada binatang buas yang nak korek, tidak jadi masalah. Cuma adat kita ni basuh dulu supaya darah-darah tu hilang dan keluar, kemudian barulah kita tanam. Maka itulah cara pengurusan uri. Uri ni dia bukanlah kata kadang dia kata adik-beradik. Faham? Adik-beradik dalam perut dulu. Dia sebenarnya makanan. Makanan bagi janin. Waktu janin tu tak ada, dia makan tu lah. Jadi dia lepas tu yang air ketuban tu dia melindungi janin itu. Mak ni pun kadang-kadang dahsyat juga, melompat lah. Tengah mengandung ada melompat, ada yang sampai main roller coaster dah. Masya-Allah. Memang tak boleh, tapi baru-baru 3 bulan mana orang nampak main roller coaster. Jadi perlindungan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi uri ni diuruskan dengan biasa. Okey, perbincangan kita daripada awal tadi sehinggalah ke penghujung ni, kita nampak bagaimana begitu hebat, indahnya Islam itu mendidik kita, mengajar kita, sehinggalah bab kebersihan itu sangat dituntut. Jadi mungkin sebagai kesimpulan ataupun pelan tindakan kita, Doktor, kenapa Islam ini mendidik umatnya untuk
mengutamakan kebersihan dalam kehidupan, terutamanya mencari keredaan dalam ibadah. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada ayat Al-Quran mengenai tentang Allah ni sayang kepada al-mutatahhirin. Itu orang yang sentiasa menyucikan dirinya, menyucikan daripada hati, menyuci daripada zahir dan batin. Maknanya Allah sayang. Allah kata innallaha yuhib. Allah sayang kepada mereka yang menyucikan jiwa, menyucikan hati, menyucikan kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Allah ni cantik dan suka kepada kecantikan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah ni cantik dan suka kepada kecantikan. Dan kecantikan ini merupakan fitrah manusia. Betul. Maknanya fitrah manusia ni takkanlah kita nak berbau darah. Kan kita bau ketiak masa kita dah ni kadang-kadang. Walaupun dalam solat dia solat sebelah kita. Allah, kita pun bau. Nabi pun suruh ni. Betul. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kena jagalah perkara-perkara ini. Maka plan tindakan kita, apa yang kita ajar tadi, apa yang kita tahu, kita kena sebar luaskan. Dan di FB tulis alhamdulillah saya dah faham. Jadi itu tanda syukur kita kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkatan ilmu kepada kita. Baik, insya-Allah. Baiklah, untuk memurnikan program kita ataupun rancangan kita pada pagi ini, doa daripada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat tangan padamu ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berserah, hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau tempat kami bergantung ya Allah. Tiada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Kepada Engkau lah segala-galanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Belas kasihanilah kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Maka ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dunia dan juga akhirat. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari yang penuh dengan keberkatan ini, berkatilah ilmu ya Allah yang kami pelajari dan kami dapat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang kekurangan harta, berikanlah harta kepada mereka ya Allah, cukup lagi berkat. Ada dalam kalangan kami mereka yang berhajat kepada sesuatu, maka perkenankanlah hajat mereka ya Allah, sekiranya ia baik untuk mereka dan Engkau redha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau saja kami meminta ya Allah. Maka matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Permudahkanlah segala urusan kami hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ahli keluarga kami, diri kami, keturunan kami, zuriat kami ya Allah, sentiasa mendirikan solat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan kerana sudi bersama kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan Dr. HD ya. InsyaAllah. Satu-satunya agama yang hebat iaitu yang mengajar kita sehingga bab taharah, kebersihan diri ini sedetail-detailnya, itulah agama Islam. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.